Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Alia binti Aman, nombor matrik saya 282485. Tajuk kami hari ini ialah Akta Jenayah Komputer 1997. Objektif pembentangan ini berkaitan dengan definisi Akta Jenayah Komputer 1997, jenis kesalahan jenayah komputer, isu berkaitan Akta Jenayah Komputer, faktor kesalahan Akta Jenayah Komputer dan juga langkah memantaras dan akhir sekali rumusan. Kejadian jenayah semakin meningkat bersama-sama dengan perkembangan teknologi komputer dan internet. Aktiviti penggunaan dan pelibatan komputer dan internet pada hari ini dalam masyarakat merupakan punca utama timbulnya kesalahan jenayah komputer dan cyber. Sehubungan itu, Akta Jenayah Komputer 1997 telah dikuatkuasakan pada 1 Jun 2000. Akta ini merujuk kepada penyalahgunaan peralatan komputer seperti merosakkan, mencuri atau mengubah data dalam komputer bagi tujuan tertentu. Jenayah komputer boleh berlaku dengan penipuan yang dilakukan dengan mengubah rekod komputer. Spam, iaitu menghantar iklan yang tidak dikenali secara berlebihan ke dalam akaun email mangsa. Melancarkan perisian pengintip yang memasuki komputer. Memasuki atau mengubah program atau data tanpa kebenaran. Menghasil dan menyebarkan virus komputer. Teknik mencuri wang berulang kali pada kuantiti yang sangat kecil. Berjudi atau cetak rompak. Jenis-jenis kesalahan campaian tanpa kuasa Akta Jenayah Komputer 1997 adalah kesalahan di mana seseorang melakukan campaian kepada mana-mana atau cara atau data yang bukan miliknya kepada mana-mana komputer dan ia berniat merosakkan data atau mencuri maklumat peribadi. Perbuatan itu berjaya ataupun tidak, pelaku tetap boleh disabitkan kesalahan dan didenda tidak melebihi RM50,000 atau dipenjarakan tidak lebih 5 tahun atau kedua-duanya. Poin yang kedua, campaian tanpa kuasa dengan niat untuk melakukan kesalahan Akta Jenayah Komputer 1997 adalah melakukan suatu kesalahan yang melibatkan kecurangan atau menyebabkan kecederaan. Pelaku disabitkan kesalahan boleh didakwa dan didenda tidak melebihi RM150,000 atau penjara tidak melebihi 10 tahun atau kedua-duanya. Mengubah kandungan komputer Akta Jenayah Komputer 1997 melakukan sesuatu kesalahan sama ada pengubahsuaian tanpa kuasa berlaku atau yang dikehendaki berlaku, kekal atau sementara. Kesalahan ini disabitkan tidak melebihi RM100,000 atau penjara tidak melebihi 7 tahun atau kedua-duanya. Jika menyebabkan kecederaan sebagaimana takrifan kanun kesesaan, denda adalah tidak melebihi RM150,000 atau penjara tidak melebihi 10 tahun atau kedua-duanya. Komunikasi salah Akta Jenayah Komputer 1997. Seseorang adalah melakukan suatu kesalahan jika dia berkomunikasi secara langsung atau tidak langsung sesuatu tentang nombor, kod, kata laluan atau cara campaian yang lain kepada suatu komputer kepada mana-mana orang selain daripada orang yang kepadanya diberi kuasa. Jika disabitkan kesalahan ini, pelaku boleh didenda tidak melebihi daripada RM25,000 atau dipenjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Bersubahat melakukan kesalahan Akta Jenayah Komputer 1997. Seseorang yang terlibat bersubahat atau cuba melakukan mana-mana kesalahan di bawah akta ini adalah dianggap melakukan kesalahan. Hukuman bagi kesalahan menurut seksyen ini adalah ia mengikut jenis kesalahan yang disabitkan dengan syarat tempoh penjara adalah tidak melebihi separuh dari tempoh maksimum yang diperuntukkan bagi kesalahan itu.
Saya Nurul Sabrina binti Muhammad Roslan, nombor matrik 273839. Isu berkaitan dengan Akta Jenayah Komputer 1997. Memetik dari laporan akhbar Kosmo, pertuduhan pertama hingga ketiga, wanita itu didakwa telah melakukan capaian tanpa kuasa terhadap data sulit sebuah syarikat dengan menyalin atau mengalihkan data tersebut kepada email persendirian. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 3-1B Akta Jenayah Komputer 1997 yang memperuntukkan hukuman denda tidak melebihi RM50,000 atau penjara selama tempoh tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya. Jenayah yang kedua pula, pertuduhan menggodam aplikasi kad nilai tambah Tachengo. Chian Wang didakwa menyalahgunakan harta dengan menggodam aplikasi Tachengo dan mendaftarkan kad seorang pelanggan lain kepada akaun miliknya dengan tuntutan baki wang tunai RM1,000 lebih. Kesalahan itu didakwa mengikut Seksyen 4-1A Akta Jenayah Komputer 1997 yang memperuntukkan denda maksimum RM150,000 atau penjara sehingga 10 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Seterusnya ialah kes warga asing Cheng Yong-guo, 42 tahun. Mencuri data pemilik kad ATM dan menyebabkan pengebuasuaian tanpa kuasa terhadap mesin ATM. Kesalahan mengikut Seksyen 5-1 Akta Jenayah Komputer 1997 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 5-4 Akta yang sama. Jika sabit kesalahan, boleh dipenjara selama tempoh tidak melebihi 7 tahun atau dengan denda atau kedua-duanya sekali. Tiada jaminan memandangkan tertuduh adalah warga asing. Yang terakhir adalah dua eksekutif ubah suai kandungan pelayan komputer tanpa kebenaran. Dilepaskan daripada hukuman penjara namun masing-masing didenda sebanyak RM140,000 atau penjara setahun oleh Mahkamah Rayuan. Mahkamah mengambil kira kos kerosakan, kos penyiasatan serta proses perundangan lain berjumlah RM5 juta. Didakwa mengikut Seksyen 5-1 Akta Jenayah Komputer 1997 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 5-4 Akta sama yang memperuntukkan hukuman denda maksimum RM150,000 atau penjara maksimum 10 tahun atau kedua-duanya. Saya Nurfatin Arifah binti Zain Arif, nombor matrik 282488. Berikut adalah beberapa tanggungjawab bagi orang awam agar dapat membantu dalam menangani isu jenayah komputer. Pertama, adalah pendidikan dan kesedaran orang ramai. Masyarakat seharusnya saling mengambil berat dengan mengikuti perkembangan semasa dan membaca tentang isu ini daripada sumber yang boleh dipercayai agar dapat dipraktikan dalam masyarakat. Kedua, melaporkan kepada pihak yang berkuasa. Sekiranya anda adalah salah seorang mangsa jenayah komputer, sila buat laporan segera kepada pihak yang berwajib. Ketiga, menjadi pengguna media sosial yang bertanggungjawab dan lebih berhati-hati ketika berkongsi maklumat peribadi, dan akhir sekali berkongsi maklumat undang-undang dengan masyarakat. Faktor kesalahan di bawah Akta Jenayah Komputer 1997. Pertama, teknologi komputer dan rangkaian digital. Kemajuan teknologi telah memberi peluang kepada si pelaku dan membuatkan ia sukar dijejaki dan dikenal pasti. Keluasan dunia internet juga menjadi kemudahan kepada penjenayah untuk melakukan penipuan. Kedua, kekurangan pengetahuan dan kecuaian. Ramai yang masih tidak peka dalam menyimpan maklumat peribadi di media sosial dan mengakibatkan kecuaian. Penjenayah juga lebih mudah menjalankan aktiviti godaman di internet. Seterusnya adalah langkah diambil untuk menangani isu jenayah komputer. Pertama adalah kerjasama dengan platform media sosial seperti Facebook ataupun Instagram untuk mengenal pasti dan membuang kandungan yang tidak sepatutnya. Seterusnya adalah kempen kesedaran awam. Agensi kerajaan telah merancangkan beberapa kempen iklan dalam media cetak dan digital bagi meningkatkan kesedaran masyarakat tentang isu jenayah komputer. Seterusnya adalah inisiatif semakan fakta dan menyediakan perkhidmatan aduan bagi memberi fakta yang tepat kepada orang ramai, dan orang awam juga disarankan untuk membuat laporan kepada Pusat Tindakan Penipuan CCID atau CCID Scam Response Center jika mereka mengesan sebarang kegiatan penipuan. Saya Nurainda binti Ghazali, nombor matrik 282484. Antara langkah lain yang boleh diguna pakai untuk menangani isu jenayah komputer adalah kerjasama antara agensi seperti PDRM, KPDN HCP, Cyber Security, Bank Negara Malaysia,
Kementerian Komunikasi dan Multimedia dalam memerangi jenayah komputer ini adalah penting untuk meningkatkan kecekapan. Dengan kerjasama ini, mereka akan saling berkongsi pengetahuan, sumber tenaga serta dapat bekerjasama dalam mengenal pasti ancaman, berkongsi informasi mengenai trend jenayah cyber yang terkini dan juga akan mencari strategi yang terbaik untuk melawan penggodam dan juga pelaku kejahatan cyber ini. Informasi-informasi yang mereka dapat ini boleh dikongsikan bersama seluruh masyarakat dalam usaha untuk membenteras jenayah komputer ini. Dapat dilihat bahawa jenayah komputer ini wujud atas pelbagai faktor seperti kewangan, politik, pelibatan di antara industri maupun berpunca daripada kepuasan peribadi. Hal ini menunjukkan bahawa jenayah komputer tidak hanya dilakukan oleh individu tetapi juga kelompok maupun organisasi dan juga melibatkan di antara negara-negara lain. Kerjasama antara pemerintah, penguatkuasaan dan sektor swasta maupun kerajaan menjadi penting dalam memerangi jenayah komputer ini. Pertukaran informasi, latihan dan penguatkuasaan undang-undang yang setimpal dan efektif dapat membantu dalam mengenal pasti, mengejar serta menghukum para pelaku jenayah cyber ini. Perlindungan maupun undang-undang yang memadai juga diperlukan untuk mengatasi jenayah komputer. Hukum harus diperbarui dan disesuaikan dengan tantangan baru yang muncul dalam lingkungan era digital kini, sambil memastikan privasi dan kebebasan individu tetap terjaga. Kesimpulannya, jenayah komputer adalah ancaman yang nyata dan kompleks. Dalam era digital kini, kita perlu memprioritaskan keselamatan cyber, mempertingkatkan dan juga saling bekerjasama dan memberikan kesedaran akan risiko yang berkait dengan dunia digital untuk melindungi diri kita sendiri dan masyarakat secara keseluruhan. Sekian, terima kasih.